kita tuan. Tahu telur? Telur kita kalau masak tu nampak menggelegak gitu. Macam itulah otak kita tuan. Tapi kadang kita tak rasa. Hati kita kerak. Bila kita dengar tu, macam telur lah. Telur kau. Nampak tuan-tuan hati Allah. Macam telur lah. Tak ada rasa. Ya Allah, takut. Sebab tak kena lagi. Nampak tuan-tuan. Nanti di akhirat, nanti tuan-tuan baru sekalian, bermasalah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana itu hati kita ni, kita takut jadi hati keras. Kerana itu Nabi SAW daripada riwayat Huzaifah ibn al-Yaman, Huzaifah ibn al-Yaman meriwayatkan satu hadis. Ia memberitahu tentang hati ni ada 4. Kita tengok tuan-tuan, kita hati yang mana? Al-qulubu arba'atun. Hati ni ada 4 jenis. Yang pertama, qalbun ajra. Hati yang bersih. Fihi sirajun yusir. Di dalamnya ada cahaya yang memancar. Fadzalika qalbul mu'min. Itu adalah hati orang beriman pada Allah. Dan hati orang beriman, syaitan takkan mampu kacau kerana dijaga Allah. Dalilnya dalam Quran Allah kata, godalah daripada hamba-hambaku, tapi kau tidak akan mampu menggoda hamba-hambaku yang beriman. Iaitu hati yang penuh dengan iman. Ada cahaya yang memancar. Macam mana tu Ustaz? Cahaya yang memancar daripada hati tu nampak kat muka. Nampak pada perwatakannya. Maknanya orang bila tengok muka kita, orang ingat Allah SWT. Tengok muka kita, rasa tenang dalam hati. Ini tak ada. Kita kadang isteri tengok muka suami, serabut. Suami tengok muka bini, serabut. Serabut tuan-tuan. Walau dia make up, kan tengok cantik-cantik kat luar tu. Dengan gencu dia, dengan dia punya kening dia nipiskan betul-betul tuan-tuan. Saya dulu orang tua-tua ada cerita nenek saya. Kalau kita nak tengok jin tuan-tuan, buang bulu kening. Sebab nama dia hijab. Buang bulu kening, dia nampak jin. Tapi orang perempuan kita zaman kita ni belajar dia tak habis, dia tak buang habis. Dia buang sikit aja, jadi dia tak nampak jin, dia jadi jin. Minta maaf ya, perempuan yang dirahmati Allah ya. Kalau boleh lepas ni, kalau yang dah buat, jangan buat lagi. Sebab benda tu taghyir li khalqillah. Banyak ulama mengatakan ianya haram, tuan-tuan rahmati Allah. Biar aja. Kecuali boleh orang perempuan buang bulu kening sikit, kalau bulu kening dia jadi macam jantan ataupun terlalu lebat, yang mana bila orang tengok, la ilaha illallah, aku ingat Pontianak Sundel Malam dia kata. Yang itu boleh buang bagi cantik, sebab maruah dia tergugat ketika itu. Tapi kalau dah cantik-cantik nak buat bagi nipis, saya tu terang daripada hati ke hati tuan-tuan, saya nampak tak cantik tuan-tuan. Aku takut tengok lapang begitu. Macam alien. Tak betul tuan-tuan. Ini hati saya tuan-tuan. Bukan saya nak kutuk dah. Tak cantik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau yang dah terpotong tak apalah. Lepas ni jangan potong lagi. Biar aja dia potong. Nampak? Banyak bulu lain boleh potong. Yang potong tu apa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Ya? Kita cerita apa tadi yang sampai kat kening, bulu kening tadi? Terlupa pula saya. Hati. Qalbun ajrat. Bersih. Sirajun munir. Sirajun munir pula. Sirajun yuzhir. Memancar. Yang kedua. Qalbun aghfal. Qalbun aghfal. Iaitu hati tertutup. Fadzalika qalbul kafir. Ini hati orang kafir. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 88. Apabila orang Nabi mendakwah kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi jawab apa? Qalu qulubuna ghulf. Dia orang kata apa? Mereka berkata, sesungguhnya hati kami telah tertutup. Tak payahlah wahai Nabi, kau nak berdakwah kita orang. Hati kita orang dah tertutup. Bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Allah kata bahkan Allah melaknat mereka dengan kekufuran mereka. Kerana itulah sedikit daripada orang Yahudi yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jawab apa? Sebab mulut dia lancang. Bila Nabi dakwah, dia kata hati kita orang dah tertutup. Tapi zaman kita ni, walaupun orang Islam, bila dia cakap tu, saya pernah budak-budak yang kadang-kadang kita berdakwah, Ustaz, cukup Ustaz. Hati saya tertutup lah Ustaz. Cukup. Saya bila dengar tu, teringat saya ayat. Jangan tuan, mulut jangan caput. Kalau rasa tak nak pergi masjid lagi, jangan mulut
Jangan cakap dah geram. Alah, aku tak nak pergi lah. Tak nak pergi, sudah lah. Allah takut balakan kita tak pergi sampai mati, tuan-tuan. Jangan, mulut jaga. Sebab Allah kata bala'anahumullah. Bila Allah laknat seseorang dengan kata-kata dia, maka dia tetap kufur sampai dia mati. Ini jaga mulut. Kita kalau marah macam mana pun sah, orang dakwah kita kan, pergi je lah. Kadang jiran kita selalu sebelah rumah. Assalamualaikum. Jom lah pergi serang. Jalan dulu. Besok jom pergi serang. Jalanlah, tak payahlah. Saya tahulah. Saya pergi nanti saya pergilah. Besok kita sebagai jiran maintain aja. Jom. Imam jadi dua. Imam dia pergi seorang, imam dia pindah rumah dia. Okey lah kan? Mungkin Allah ganti dengan jiran yang baik. Nampak tuan-tuan? Tapi jangan sekali-kali terlepas mulut kita. Takut kita kufur ataupun Allah laknat kita. Itu pasal saya sedih kadang-kadang orang yang melancang mendatangkan pendapat-pendapat mereka sedangkan boleh membawa kepada kebinasaan pada diri mereka. Kita ni tuan-tuan kalau tak mampu jalan hukum Allah, diam aja. Kalau orang kata kenapa tak jalan hukum Allah, insya-Allah awak doalah. Itulah hukum yang terbaik. Mudah-mudahan kita dapat lakukan. Contoh hukum hudud. Cuma buat masa ni saya nampak macam tak dapat nak buat, tapi itulah hukum terbaik insya-Allah. Dah tutup mulut. Cukup. Jangan nak pandai-pandai pula. Dia sebenarnya nak rotan, nak didik anak ni bukan mesti kena pakai rotan. Dia nak didik anak ni ada cara lain. Begitu juga pencuri, dia kata. Tak semestinya kita kena potong tangan dia. Banyak lagi cara kita boleh buat tarbiyah dia. Kalau kita potong tangan kanan dia, lepas tu dia mencuri lagi, kita nak potong mana? Tangan kiri pula. Lepas potong tangan kiri, tangan kaki kanan pula. Lepas tu kaki kiri pula. Habis dia nak kerja macam mana? Kan bagus kalau kita jangan potong, kita bagi dia kerja. Baru dia jadi orang yang baik, dia dapat duit. Yang bercakap tu macam Allah tu jiran sebelah rumah. Tuan jaga tu. Dalam bab akidah, 1000 hukum Allah, satu ragu-ragu atau merasa remeh boleh kufur, tuan-tuan. Jadi kita kalau ni tak boleh nak buat, mulut senyap sudahlah. Janganlah lancang-lancang nak tunjuk kita pandai pula. Boleh kufur kita, tuan-tuan rahmat Allah. Na'udzubillah. Kerana itu kita bila tak ada ilmu, tuan-tuan, jaga molek-molek. Ataupun rasa ada ilmu tapi rupanya tak reti. Ini orang panggil jahil murakkab, bahaya. Jangan main-main bedal. Kadang kita marah, kita tak ada ilmu, kita tengok ustaz ni, ustaz tu cerita pasal babi, ustaz tu cakap kat surau babi ni. Ya, silakan. Minta maaf ustaz lain kali nak surau janganlah cakap babi, cuba cakap benda lembut sikit walaupun nak cerita pasal babi. Tak, minta maaf tuan, saya tengok dalam kamus lembut macam mana pun nama dia babi, tuan. Saya terpaksa sebut sebab nama dia babi. Ustaz, tolong cakap khinzir. Khinzir tu bahasa Arab. Bahasa Melayu, babi. Ustaz, kasar punya tu Ustaz. Ya Allah, babi. Nama dia memang babi lah. Tahu tak sebab apa kita rasa dia kasar? Kita yang mengkasarkan kalimah. Perasan tak tuan-tuan? Laut. Laut tu tempat munajat yang paling bagus. Kita duduk tepi pantai tu, tengok laut yang luas, tengok langit yang terbentang. Sempat munajat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita pergi, apa ustaz ni pergi pantai ni skodeng ke? Dia kata kita skodeng. Aku yang sepatutnya layak datang sini. Korang yang dukung-dukung ni patut pergi duduk tempat lain. Nampak tuan-tuan? Kita yang merosak. Kan itu Allah kata dalam Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jelas kerosakan di lautan dan di daratan kerana tangan manusia. Allah tak kata rimau. Allah tak kata gajah punya pasal. Allah tak kata monyet. Kita selalu sumpah monyet. Monyet ni banyak betul lah. Habis aku punya buah. Nah, Allah tak pernah marah monyet. Nampak tuan-tuan? Bahkan Allah pernah sama. Yang Nabi pernah cakap, iaitu kemungkinan orang Allah jadikan orang macam monyet. Nampak? Bahkan lebih hina daripada monyet. Sebab monyet walaupun dia happy go lucky macam tu, tapi dia ada kebaikan dia. Dia suka cari kutu kawan dia. Kita ni tuan-tuan, bila dah teruk, lebih teruk dari monyet lagi tuan-tuan. Lepas tu dia mati jadi tanah. Kita mati, jadi apa tuan-tuan? Masuk neraka atau masuk syurga. Kalau masuk neraka, lebih hina kita daripada monyet. Kerana itu kisah Abu Bakar Al-Adani. Saya ada cerita tak?
Habib Abu Bakar Al-Adani. Macam pernah, tapi tak apalah Ustaz cerita lah Ustaz. Sebab setiap kali Ustaz datang, saya macam pernah baru je dengar. Jadi, faham tak maksud saya? Aku perli tu. Tak terasa ke? Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, gua aja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Abu Bakar Al-Adani, anak kepada Habib Abdullah Al-Idrus. Dia belajar dengan bapa dia daripada kecil tak keluar rumah. Sampai satu masa bila dah banyak belajar dengan bapa dia. Dia kata, wahai bapaku, izinkan aku nak keluar ni. Aku nak cari ilmu di luar. Tak maaf tuan-tuan. Allah, mak saya tuan-tuan. Izin saya jawab sekejap tuan-tuan. Baru ni mak saya patah kaki. Hello. Mak, orang tengah ceramah lah mak. Ada benda penting ke mak? Okay, nanti orang call mak Okay, Assalamualaikum. Itu mak saya accident. Kurun kereta, terpelik on kaki dia. Lepas tu, ingat terpelik on aja. Dia jalan sana sini dah membengkak, rupanya patah tuan-tuan. Sekarang bersimen kaki dia. Jadi baru dapat rehat. Saya kata kat mak saya, Alhamdulillah mak. Kalau tak mak tak duduk diam. Mak saya memang tak duduk diam. Gila, dah 69 tahun tuan-tuan. Dia jual surat khabar harakah. Dia jual majalah Muslimah. Itulah kerja dia, suka guru gilik. Dulu dia guru bahasa Inggeris. Nampak? Dia boring duduk rumah. Jadi ni Alhamdulillah dia dapat rehat. Tadi saya cerita apa tuan-tuan? Abu Bakar Al-Adani, anak kepada Habib Abdullah. Dia minta bapa dia, wahai bapaku, boleh tak aku keluar cari tok guru kat luar? Bapa dia kata, boleh. Engkau dah banyak belajar daripada aku. Carilah ilmu di luar sana. Tapi sebelum kau keluar, aku nak test kau dulu. Kalau kau percaya ujian ini, maka kau bolehlah cari keluar. Kau pergilah mana-mana kau nak pergi. Apa dia bapa? Boleh tak kau keluar sekejap? Tolong cari orang yang paling hina ataupun yang lebih hina daripada kau. Oh, tu senang aja bapa. Nanti kejap lagi saya sampai. Dia pun keluar. Keluar dia cari mana orang hina. Dia jumpa orang baru lepas melakukan persetubuhan, berzina. Dia tarik yang lelaki. Dia dakwah dulu. Dia tegur apa sebagainya. Dia pun pegang orang tu. Boleh tak aku minta bantuan kau? Apa dia? Boleh tak kau jumpa bapak aku sekejap? Sebab dia nak beritahu bapak dia orang ni lebih hina daripada aku. Sebab dia berzina. Dalam perjalanan dia bawa orang tu, tiba-tiba dia terfikir dalam kepala dia. Orang ni hari ni berzina. Mungkin tadi dia insaf lepas aku tegur dia. Dia taubat pada Allah. Dan akhirnya dia menjadi orang yang soleh. Tiba-tiba aku pula yang berzina. Oh, tak boleh jadi. Kemungkinan aku boleh jadi lebih hina daripada dia. Dia pun lepas lah. Dia kata, ya dia, boleh. Dia jumpa orang mabuk minum toddy. Gitu. Dia pun pegang, ni paling hina. Dia pun bawa lebih hina dari aku. Dia bawa dalam perjalanan tu dia pandang. Orang ni minum arak hari ni, mungkin besok dia taubat. Mana tahu aku pula besok minum arak, aku pula jadi teruk lebih dari dia. Oh, mungkin dia lebih baik daripada aku satu masa nanti. Dia pun lepas orang. Dia pun duk gaul kepala, tak dulu ujian. Rumah je lah nak buat. Tiba-tiba dia nak balik lah, tak bedak. Tiba-tiba dia nampak anjing. Dia kata, anjing. La ilaha illallah. Macam mana aku terlepas pandang, dia kata, anjing ke lebih hina dari aku? Dia pun ikat anjing tu, dia tarik. Anjing tu pun kata, apa hal ni kan? Dia tarik anjing. Ajak anjing tu balik. Sampai dekat depan rumah tu, sebelum dia ketuk pintu bapak dia. Dia terfikir, anjing ni mati jadi tanah lah. Aku mati, imam masuk syurga, imam masuk neraka. Kalau aku masuk neraka, aku lebih hina dari anjing ni. Mungkin satu masa dia lebih mulia daripada aku. Dia pun lepas anjing. Dia pun kata, Pak, bapak dia buka. Kau dapat tak orang yang lebih hina, makhluk yang lebih hina daripada kau? Bapak, aku minta maaf, aku tak jumpa. Kenapa? Sebab aku nampak kemungkinan mereka satu masa nanti lebih mulia daripada aku. Bapak dia pun senyum. Sesungguhnya, wahai Abu Bakar, engkau telah lulus. Aku nak tengok engkau keluar sana, kau takabur. Engkau rasa hebat hingga ataupun kau masih lagi menjadi seorang hamba yang tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergilah mana kau nak pergi. Carilah di mana saja ilmu kau nak cari. Nampak? Kita anak kita keluar rumah, ada. Ni bapak nak test. Bapak nak test pergi hospital. Assalamualaikum. Ini anak derhaka sekarang. Kita nak test ada. Bagi lepas saja. Bahkan bila dia nak keluar dengan siapa? Nak keluar dengan makwa lah pak. Kau test dia. Bakal menantu bapak tu. Kau test dulu ya. Bapak pun lebih kurang. Ini rosak orang zaman sekarang ni tuan-tuan. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, jaga molek. Ini api neraka ni.
Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya cerita apa tadi sebelum ni? Hati tak habis lagi. La ilaha illallah. Qalbun aghfal, ni hati orang kafir. Saya sebenarnya ingat saja nak tengok. Tuan-tuan dan rahmat Allah. Tak, saya lupa betul. Qalbun aghfal, hati orang kafir. Hati yang ketiga apa dia? Qalbun mangkusun. Allah, bunyi pun tuan-tuan, iras-iras mangkuk tuan-tuan. Qalbun mangkus. Bunyi macam tikus pun ada. Mangkus. Bunyi pun dah hudur dah. Apa dia qalbun mangkus? Iaitu hati terbalik. Fadzalika qalbul munafiq. Itu hati orang munafik. Nampak tuan-tuan? Apa syarah hati orang munafik ni dalam hadis ni? Arafa thumma ankar, absara thumma ama. Dia tahu benda, sesuatu benda, tapi dia engkar. Dia tahu perintah Allah semayang, dia engkar. Dia tahu Allah suruh tutup aurat, dia engkar. Dia tahu Allah suruh keluar zakat, dia engkar. Dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala suruh jangan menganiaya sesama muslim, dia engkar. Ini orang hati munafik. Ini diriwayatkan oleh Huzaifah ibn al-Yaman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Absara thumma ama, dan dia nampak kebaikan dan dia butakan matanya. Dia nampak kebenaran, dia butakan matanya. Kita sekarang ni banyak nampak kebenaran, tapi kita butakan mata kita. Sebab apa? Bawa takut. Ataupun kita tak mau buat macam itu, kemungkinan boleh menyebabkan duit kita lari. Ataupun kita tak nak buat macam itu sebab takut bini kita tinggalkan kita. Kita tengok bini kita seksi, pakaian. Sebab kita kahwin dia awal-awal dulu macam tu. Jadi bila dia dah kahwin, kita segan nak tegur dia. Ini hati-hati tuan-tuan. Takut hati kita lama-lama jadi hati munafik. Cuma saya rasa kita sekarang ni, banyak di antara kita ni, bukan hati itu, tapi hati yang keempat. Apa dia hati yang keempat? Qalbun tamudduhu maddatain. Hati yang sentiasa berhadapan dua keadaan. Yang pertama apa dia? Maddatun iman. Yang ketiga, yang kedua, maddatun nifaq. Hati ini dipanggil hati sakit, yang berhadapan dengan dua keadaan. Sekejap-sekejap dia berhadapan keadaan iman, sekejap-sekejap dia berhadapan dengan keadaan munafik. Kalau salah satu ni menguasai dia, imma dia jadi hati bersih, iaitu qalbun ajran, hati orang beriman. Imma yang kedua, dia jadi hati mangkus, iaitu hati terbalik, iaitu hati orang munafik. Itu pasal kita kadang-kadang kan, bila kadang-kadang ada rasa iman, mungkin kita dengar ceramah, lepas tu kita baca Quran pagi tu, kita rasa beriman, jalan tu nampak buat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih berzikir je. Bini kata, bang, saya tengok apa macam malaikat hari ni bang. Astagfirullah. Itu pun astagfirullah. Jadi tuan-tuan, tapi bila besok tu, tu tengok sana sini, bang, asal lain macam hari ni. Nampak? Ketika tu dia berhadapan dengan keadaan nifak. Kalau dia layan yang nifak tu lebih, dia jauhkan diri dia daripada sumber hidayah. Dia jauhkan diri dia daripada ibadah. Dia jauhkan diri dia daripada zikir. Dia jauhkan diri dia daripada majlis ilmu. Maka ketika itu dia ke arah itu. Na'udzubillah. Kerana itu tuan-tuan rahmati Allah, kita kena banyak berkawan dan minta kawan kita doakan kita sentiasa. Supaya kita tidak terdedah dengan nifak tu terlalu lama, menyebabkan hati kita rosak. Yang itu tuan-tuan rahmati Allah. Jadi tuan-tuan, itu hati. Itu pasal bila hati keras ni, kita sebut bab neraka. Hati bila dah tak ni, hati munafik na'udzubillah, ataupun hati yang sakit ketika itu dikuasai oleh nifak, kita tidak ada feel ke arah tu. Kan dulu saya ada cerita pasal feel tuan-tuan kan. Sepatutnya tuan-tuan perempuan faham pasal feel ni. Kita feel dengan lagu-lagu, tapi tak feel dengan azan. Kita feel dengan cinta sesama manusia yang tidak membawa faedah. Cinta maksudnya cinta maksiat. Tapi kita tak feel kepada cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah ni tuan-tuan, masalah besar. Tuan-tuan perasan tak? Bulan lepas, tahun lepas, tahun lepas, bulan Ramadan, 1 Ramadan, orang buang anak. 2 Ramadan, buang anak. Tengok metro. 3 Ramadan, buang anak. Tuan-tuan cuba balikkan ke belakang 9 bulan sebelum tu, sebab perempuan biasa mengandung 9 bulan. Tuan-tuan tahu tak bila dia buat projek? 31 Ogos tuan-tuan. Malam Merdeka tuan-tuan. Itu baru ni Valentine kan? 14 apa? 14 Februari kan? Saya pun tak ingat Valentine. Tuan-tuan tengok nanti, kira 9 bulan, forward kan sampai ke depan.
nanti buka metro, orang buang anak, orang buang anak, orang buang anak. Sebab masa tu kemuncak Valentine dia berzina, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam. Karena itu fatwa kebangsaan mengatakan haram benda itu.